Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah dulu. Oke. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tayangkan satu video berkaitan dengan dia ada kaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Dalam video ini cikgu nak kamu semua memberi perhatian sepenuhnya. Okey, baiklah. Berdasarkan kepada tayangan video sebentar tadi,
melalui pengetahuan kamu semua, kita akan belajar berkaitan dengan apa hari ini? Pantun. Okey, berdasarkan kepada lirik lagu Ruslan Madun tadi, ianya berkaitan dengan pantun 4 kerat. Jadi hari ini kita hanya belajar berkaitan dengan pantun 2 kerat, iaitu pantun resam hidup manusia dalam muka surat 4. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Tadi kita telah tengok video berkaitan dengan pantun. Seterusnya kita masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu resam hidup manusia, pantun 2 kerat. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, yang pertama kita kena tahu berkaitan dengan objektif pembelajaran kita, iaitu yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 3 bentuk dalam pantun resam hidup manusia melalui aktiviti petaiting, dan yang kedua adalah menjelaskan maksud pantun resam hidup manusia melalui aktiviti soal jawab, dan yang terakhir kita akan menghuraikan tema dan sekurang-kurangnya 3 persoalan pantun resam hidup manusia melalui aktiviti round robin. Okey, untuk itu kita teruskan dengan aktiviti dengan objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu menganalisis, menghuraikan sekurang-kurangnya 3 bentuk dalam pantun resam hidup manusia melalui aktiviti petaiting. Okey, cikgu nak untuk aktiviti ini kita akan laksanakan dalam 3 kumpulan, yang mana dalam satu kumpulan tu terdiri daripada 7 orang ahli dan mempunyai campuran jantina. Okey, setelah selesai mencari bentuk dan ciri dalam pantun tersebut, cikgu nak kamu semua, setiap kumpulan akan keluar ke depan untuk membentangkan hasil aktiviti tersebut. Okey, lebih kurang masa saya bagi lebih kurang 7 minit satu kumpulan untuk siapkan ciri dan bentuk dia. Okey, untuk laksanakan untuk cari ciri bentuk sebagaimana saya telah ajar, iaitu menggunakan kaedah teknik, iaitu raba pasuri. Okey, laksanakan dalam bentuk peta minda jenis peta buih.
Oke, ada 2 minit nih. Oke, seterusnya kita jalankan aktiviti kita dengan aktiviti pembentangan. Oke, diminta kumpulan pertama untuk bentang. Semasa pembentangan berlangsung, semua ahli kumpulan keluar dan yang lain memberi perhatian sepenuhnya. Tengok. Sampai dah. Kau semua beja.
Oh juga ni. Antara bentuk pantun yang ada dalam pantun ni adalah dia mempunyai 8 rangkap dan 2 baris setiap rangkap, 4 hingga 5 patah perkataan, 8 hingga 11 suku kata, dan akhir sekali adalah rima akhir yang sama atau terikat iaitu AA. Okey, terima kasih untuk kumpulan yang pertama. Seterusnya kita tengok pembentangan daripada kumpulan yang kedua. Pergi nak? Tu. Kau tapi Cuma saya tiga kat bawah ke? Mak tiga kat bawah. Ciri dan bentuk pantun resam hidup manusia ada 6, iaitu rangkap yang mempunyai 8 rangkap. Selain itu ada baris yang mempunyai 2 baris rangkap, manakala patah perkataan ada 4 hingga 5. Suku kata pula ada 8 hingga 11 sebaris, dan rima akhir yang sama iaitu AA. Yang terakhir bentuk terikat. Okey, terima kasih untuk kumpulan yang kedua. Seterusnya kita tengok kepada pembentangan yang terakhir, iaitu kumpulan ketiga. Dipersilakan. Okey, kita tengok bentuk pantun resam hidup manusia. Okey, dalam rangkap dia ada 8 rangkap. Okey, kita tengok dekat rima. Rima akhir yang sama atau terikat iaitu AA. Bagi baris pula dia ada 2 baris setiap rangkap dan perkataan 4 hingga 5 patah perkataan. Manakala suku kata dia ada 8 hingga 11 suku kata. Okey, terima kasih untuk kumpulan yang terakhir. Okey, berdasarkan kepada aktiviti yang dijalankan, jadi yang pertama kita tengok dari segi rangkapnya, iaitu mempunyai 8 rangkap dalam pantun resam hidup manusia. Yang kedua adalah baris. Okey, untuk pantun 2 kerat ni barisnya adalah mesti 2 baris serangkap. Yang ketiga dari segi bilangan patah perkataannya adalah 4 hingga 5. Okey, selalunya kalau dalam pantun ni bilangan patah perkataannya lebih kurang 4 hingga 5 sahaja. Yang ketiga adalah suku kata, iaitu 8 hingga 11 suku kata dalam satu baris. Okey, yang terakhir adalah rima akhirnya yang sama. Okey, untuk pantun 2 kerat dia berbeza dengan pantun lain. Pantun 2 kerat hanya rima akhirnya adalah AA dan bentuknya adalah terikat. Okey, baiklah. Setelah kita mengkaji bentuk dalam pantun, seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua, iaitu menghuraikan maksud bagi pantun melalui aktiviti soal jawab. Okey, untuk mengetahui maksud ni saya nak dalam kalangan pelajar wakil untuk menyatakan maksud setiap rangkap. Okey,
kita pergi kepada rangkap yang pertama, iaitu banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Setiap orang mempunyai pendapat dan kemahuan yang berbeza-beza. Okey. Untuk maksud ini adalah banyak orang, banyak ragam. Maksudnya adalah pelbagai orang yang kita kenal, pelbagai kerenahnya lah. Okey, itu adalah maksud rangkap yang pertama. Maksud rangkap yang kedua adalah lain dulang, lain kakinya, lain dahulu, lain sekarang. Okey. Siapa yang nak cuba? Ya, orang mempunyai minat dan keinginan mereka tersendiri. Lain orang lain membuatnya, lain kehendaknya. Okey. Untuk yang ni maksudnya adalah kita tengok orang lain dahulunya pemikirannya lain, sekarang pemikirannya lain, keinginannya berbeza-beza. Okey, seterusnya kita tengok rangkap yang ketiga. Lain ulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Okey, maksudnya apa dia? Setiap manusia akan berubah mengikut peredaran masa dan waktu. Okey, itu adalah maksudnya. Manusia berubah setiap waktu. Jadi masa remaja dia macam lain, bila meningkat dewasa pun perangainya, tingkah lakunya lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada rangkap yang keempat, iaitu ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Siapa nak cuba? Seorang. Perbuatan baik akan dibalas baik. Okey, untuk yang keempat ni ada budi, ada balas. Jadi setiap perbuatan yang kita laksanakan dengan baik, maka perbuatan kita tu akan dibalas dengan yang baik. Okey, rangkap yang seterusnya iaitu rangkap kelima. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Siapa nak cuba? Dia memberi orang hendaklah jaga diri dan balas Islam dengan ucapan penghargaan dan terima kasih. Okey. Setiap pemberian yang diberi oleh seseorang, kita perlu mengucapkan terima kasih atas jasa ataupun sumbangan yang diberikan. Okey, kita pergi pada rangkap yang keenam, iaitu tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang, tak kata. Siapa nak cuba yang ni? Orang mengata sesuatu perkara itu tentulah sesuatu ada sebab. Okey. Maksudnya adalah setiap perkara yang menjadi buah mulut orang ni semestinya mempunyai sebab, mempunyai alasan tertentu. Okey, seterusnya kita pergi kepada rangkap yang ketujuh. Sebab mulut santan terasa, sebab mulut badan binasa. Okey. Kita hendaklah berhati-hati dalam berkata-kata. Okey, Akhirnya akan membinasakan dan memakan diri. Okey, maksudnya adalah sesuatu perkara yang buruk, bencana atau masalah yang timbul adalah akibat daripada keceluparan mulut dengan menyatakan sesuatu hal yang diujarkan oleh seseorang. Okey, yang ke-8, yang terakhir. Siapa nak cuba? Sekejap saya baca. Pagi, petang, siang, malam, hati terang, senang faham. Okey, maksudnya adalah mudah mendapat ilmu jika hati kita tenang dan faham. okey. Untuk rangkap yang terakhir ini maksudnya adalah kesan positif terhadap orang yang cerdas ni atau terang hati akan mudah memahami setiap perkara yang dipelajari ataupun perkara yang diajarkan kepada mereka. Itu adalah maksud bagi setiap rangkap dalam pantun resam hidup manusia.
Okey, setelah kita mengetahui maksud, seterusnya kita pergi kepada objektif yang terakhir, iaitu menghuraikan tema dan juga sekurang-kurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam pantun resam hidup manusia melalui aktiviti round robin. Okey, sebelum kita mengetahui tema dan juga persoalan yang terdapat dalam pantun tersebut, kita perlu tahu dahulu apa itu tema. Tema adalah persoalan utama yang menjadi gagasan atau idea yang menjadi dasar penceritaan pengarang dalam sesebuah karya. Fokus terpenting iaitu inti cerita yang mendasari cerita dan juga peristiwa. Dan tema tidak dikemukakan oleh penulis secara eksplisit, iaitu secara langsung, ataupun secara implisit, iaitu secara tidak langsung. Jadi untuk tema ni kita perlu membaca semua berkaitan dengan karya yang ada, barulah kita dapat mencari tema. Okey, seterusnya iaitu persoalan. Persoalan adalah isu ataupun permasalahan lain yang menjadi gagasan sampingan kepada idea utama pengarang. Perkara-perkara yang dipersoalkan, yang dibahaskan atau dibincangkan oleh pengarang dalam karyanya. Isu-isu sampingan yang mempunyai kaitan dengan tema. Okey, biasanya persoalan ni dia berkait dengan tema. Bila kita tahu tema, kita akan tahu cabang-cabang yang ada dalam kandungan sesebuah karya. Okey, untuk aktiviti ini pelajar akan dibentuk mengikut kumpulan yang dijalankan seperti tadi, dan perkara yang sama juga setelah melaksanakan aktiviti round robin, pelajar perlu keluar ke depan untuk aktiviti pembentangan. Buat apa tadi ni? Tapi buat memang saya akan tulis tema dulu baru tulis soalan.
Okey, kita teruskan dengan pembentangan kumpulan yang pertama. Tema adat kehidupan manusia. Adat resam merupakan satu hal yang sangat penting dalam tata cara kehidupan masyarakat Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. Adat resam masyarakat Melayu yang diwarisi turun-temurun daripada nenek moyang menunjukkan perlambangan tentang cara hidup dan budi bahasa masyarakat Melayu yang menitik beratkan norma hidup yang bersopan santun, hormat dengan hormati dan sangat menyanjung tinggi budaya bangsa. Persoalan minat. Setiap manusia mempunyai minat atau keinginan yang berbeza. Minat menjadikan seseorang itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Contohnya, apabila seseorang itu mempunyai minat untuk menjadi seorang doktor, dia akan belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar cita-citanya tercapai suatu hari nanti. Persoalan yang kedua, persoalan budi. Kita haruslah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik terhadap kita. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapat balasan yang baik juga kelak. Contohnya, apabila seseorang itu melakukan kebaikan terhadap orang lain yang sangat memerlukan bantuan,
Pada suatu hari nanti perbuatan yang baik akan mendapat balasan dan ganjarannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kumpulan yang pertama. Seterusnya kita pergi dengan kumpulan yang kedua. Okey, kita tengok dekat tema. Tema adalah pantun dua kerat resam hidup manusia bertemakan adat resam kehidupan manusia. Persoalan berbudi bahasa. Persoalan perangai dan tingkah laku setiap manusia berbeza-beza. Yang kedua, setiap orang berubah mengikut peredaran zaman dan masa. Contohnya lain dulu, lain sekarang. Yang ketiga, persoalan batas dan pergaulan. Dalam pergaulan kita perlu menjaga bahasa dan percakapan. Sekiranya kita bercakap kasar, buruh padanya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih untuk kumpulan yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan yang ketiga. Tema pantun dua kerat resam hidup manusia bertemakan adat resam kehidupan manusia. Adat resam merupakan satu hal yang sangat penting dalam tata cara kehidupan masyarakat Melayu dari turun-temurun. Persoalan berbudi bahasa. Contohnya budi yang baik akan dibalas baik. Persoalan perangai dan tingkah laku setiap manusia berbeza-beza, banyak manusia banyak ragamnya. Persoalan batas dan pergaulan. Dalam pergaulan kita perlu menjaga bahasa dan percakapan. Sekiranya kita bercakap kasar, buruk padanya. Okey, terima kasih untuk kumpulan yang ketiga. Okey, berdasarkan kepada pembentangan tadi, kita dapat tahu bahawa dalam pantun ini terdapat tema, iaitu tema adat resam kehidupan manusia dan beberapa persoalan penting yang terdapat dalam pantun tersebut. Okey, setelah kita mempelajari berkaitan dengan bentuk, ciri, tema, maksud dan juga persoalan, seterusnya kita pergi yang terakhir, iaitu latihan pengukuhan untuk mengetahui kefahaman kamu semua berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tema? Okey, itu adalah tema yang terdapat dalam pantun resam hidup manusia. Okey, saya tanya maksud tema adalah perkara pokok atau perkara utama dalam sesebuah karya. Okey, yang kedua adalah jelaskan tema yang terdapat dalam pantun resam hidup manusia. Telah dijelaskan oleh rakan awak tadi. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu jelaskan maksud persoalan berserta dengan contoh yang terdapat dalam pantun resam hidup manusia.
persoalan minat. Setiap manusia mempunyai minat atau keinginan yang berbeza. Minat menjadikan seseorang itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu kerjaan. Contohnya, apabila seseorang itu mempunyai minat untuk menjadi seorang doktor, dia akan belajar bersungguh-sungguh agar cita-citanya tercapai suatu hari nanti. Okey, terima kasih. Itu adalah maksud persoalan, yang mana maksud persoalan adalah cabang-cabang pokok ataupun perkara-perkara yang saling bergantung antara tema. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, iaitu apakah perkara yang akan dikaji dalam ciri dan juga bentuk? Kata kunci ra ba ba sur. Ra bagi rangkap, ba bagi baris, ba bagi perkataan, su bagi suku kata dan ri bagi rima akhir. Okey, itu adalah perkara yang akan dikaji dalam ciri dan juga bentuk, yang mana terdiri daripada rangkap, baris, patah perkataan, suku kata dan juga rima akhir. Okey, seterusnya kita pergi kepada refleksi pembelajaran. Okey, berdasarkan kepada topik pembelajaran hari ini, apakah yang anak-anak murid semua perolehi hasil daripada pembelajaran tersebut? Siapa yang nak wakil untuk memberi refleksi berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pada sesi pembelajaran kali ini, saya dapat mengetahui tentang bentuk, maksud, tema dan persoalan dalam pantun resam hidup manusia. Dengan itu juga saya dapat menganalisis berkaitan bentuk, maksud, tema dan persoalan dalam pantun tersebut. Selain itu, saya juga seronok dengan aktiviti yang dijalankan hari ini, iaitu aktiviti peta aitin, soal jawab, round robin dan latihan pengukuhan. Aktiviti yang dijalankan ini dapat mengurangkan rasa bosan semasa sesi PDP serta memudahkan saya untuk memahami isi pengajaran dengan lebih jelas dan meningkatkan bagi semangat untuk belajar. Okey, sekian kasih. Okey, terima kasih. Okey, pembelajaran hari ini kita berkaitan dengan ciri dan juga bentuk, maksud, tema dan persoalan. Okey, itu saja berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Saya dahului dengan ucapan terima kasih kerana memberi kerjasama dan perhatian yang sepenuhnya.